Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Cikgu Laili dalam Matematik SSM tingkatan 4, sambungan bagi bab 7 bahagian 3. Okey, dalam siri kali ini Cikgu akan terangkan graf laju masa untuk bahagian 1. Okey, jadi semua pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 194. Okey, bagi standard pembelajaran 7.2.1 melukis graf laju masa. Okey, apakah yang anda faham dengan graf laju masa? Pernahkah anda melihat gerakan jarum pada meter laju speedometer kereta semasa bapa atau ibu anda memandu kereta? Jarum yang menunjukkan nilai kelajuan akan berubah apabila pedal minyak atau pedal brake ditekan. Teliti raja-raja meter laju di bawah. Okey, kita tengok ada 4 speedometer ni, raja 1, raja 2, 3 dan 4. Okey, jarum pada raja 1 menunjukkan nilai kosong, bermaksud kenderaan berada dalam keadaan pegun. Pegun maksudnya tak bergerak lah. Okey, pertambahan nilai pada raja 2 dan raja 3. Okey, kita nampak ada kenaikan dekat sini bermaksud kelajuan kenderaan semakin bertambah. Dan kelajuan pada raja 4 di sini berkurangan berbanding raja 3 dalam tempoh masa yang tertentu. Kadar perubahan laju satu gerakan boleh digambarkan dengan melukis graf laju masa. Seperti ini laju masa. Pada satu graf laju masa, paksi mencancang. Paksi mencancang mewakili laju suatu gerakan. Paksi mengufuk ini mewakili tempoh masa yang diambil. Kecerunan graf mewakili kadar perubahan laju terhadap masa, iaitu pecutan. Okey, sekarang kita tengok dalam muka surat 195, contoh 10, bagaimanakah anda melukis graf laju masa? Okey, jadual di bawah menunjukkan perubahan laju kereta Encik Azizul untuk tempoh masa 5 saat. Lukis graf laju masa berdasarkan jadual yang diberi. Okey, kat sini kita ada masa dalam saat dan laju dalam meter per saat. Okey, jadual nilai yang diberi adalah dalam saat 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 45. Okey, kemudian untuk laju pula 0, 10, 20, 30, 40 dan 50. Okey, penyelesaiannya untuk langkah yang pertama, pilih skala yang sesuai bagi mewakili laju dan masa yang diberi. Plot titik yang mewakili pasangan nilai laju dan masa pada kertas grid atau kertas graf. Okey, untuk yang paksi mencancang ni kita letakkan laju. So dia dah bagi nilai yang mudah ni. Jadi kita plot 10, 20, 30, 40 dan 50. Seterusnya untuk paksi mengufuk masa kita letakkan 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 saat. Okey, seterusnya sambungkan titik-titik yang diplot dengan menggunakan pembaris untuk memperoleh graf laju masa seperti yang di sebelah. Okey, ini cara nak lukis graf laju masa. Okey, kita tengok pula pada contoh 11. Okey, tips kat sini. Sekurang-kurangnya untuk melukis mesti 2 titik. Okey, sebab 2 titik tu sudah cukup kita nak lukis. Okey, kita tengok contoh 11. Kadar perubahan laju terhadap masa sebuah kapal terbang yang sedang mendarat diberi oleh persamaan V sama dengan 800 tolak 1600 T dengan keadaan V ialah laju dalam kilometer per jam dan T ialah masa dalam jam. Okey, lukis satu graf laju masa yang mewakili pendaratan kapal terbang tersebut untuk tempoh 0 hingga 0.5 jam. Okey, so kita tengok penyelesaiannya. Okey, mula-mula sekali kita buat jadual. Okey, sebab tips kat sini dia kata 2 titik dah cukup. So kita letak apa-apa nilai kat sini. Okey, disebabkan nilai kat sini adalah antara 0 hingga 0.5. Jadi paling mudah kita ambil nilai itulah. Jadi nilai 0 ni masukkan dalam T dekat sini seperti ini. Okey, so bila masukkan dalam T, awak akan dapat V sama dengan 800. Okey, dan yang kedua ni T masukkan 0.5. Okey, dan awak akan dapat V bersamaan 0. Okey, kemudian lukis graf laju masa dengan memplotkan titik berdasarkan jadual yang telah kita bina tadi. Okey, so sini kita punya laju, sini kita punya masa dan plotkan kedua titik ni. Ambil pembaris, gariskan. So awak dah dapat graf laju masa awak.
Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat 197 di bawah standard pembelajaran 7.2.1 membuat perkaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui dan seterusnya menentukan jarak. Okey, sebelum tu awak kena ingat balik yang sebelum ni kita dah belajar. Okey, formula bagi laju bersamaan dengan jarak bahagi masa. So kalau dia nak cari jarak, laju darab dengan masa. Okey, apakah kaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui? Okey, so sekarang ni kita tengok. Rajah di bawah menunjukkan dua graf. Okey, rajah 1 dengan rajah 2. Okey, rajah yang pertama ni, okey, daripada kecerunan graf jarak masa pada rajah 1, kita boleh menentukan laju suatu gerakan. Maklumat daripada graf jarak masa ini, yang ni, boleh digunakan untuk melukis graf laju masa seperti pada rajah 2. Tahukah anda jarak S suatu gerakan boleh ditentukan daripada graf laju masa? Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey. Nilai luas di bawah graf laju masa adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bagi tempoh masa yang sama. Okey, iaitu graf laju masa, luas di bawah graf adalah bersamaan dengan jarak yang dilalui. Okey, dekat sini ada satu perkara yang awak kena ingat, pastikan unit okey yang digunakan untuk masa pada laju dan masa adalah sama. Okey, kita pergi ke muka surat 198, contoh 12. Okey, hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa berikut. Okey, sekarang ini kita tengok soalan A, ada laju dengan masa dekat sini. Okey, dia suruh kira jarak. Tadi yang cikgu dah beritahu awak, jarak tu adalah luas ni, yang ni. Jadi untuk dapatkan luas ni, awak kena tahu formula bagi luas trapezium. Okey, siapa yang lupa boleh masuk dalam channel Telegram cikgu. Okey, nanti dekat bahagian description tu awak boleh tengok. Okey, dekat situ cikgu ada kongsikan formula-formula luas, perimeter yang awak boleh rujuk. Okey, so jadi untuk dapatkan luas trapezium ni 1/2 darab 4/5 darab 5 tambah 10. Okey, so awak dapat 6 km. Okey, seterusnya yang B ni pula sama juga. Okey, awak kena cari luas trapezium. Okey, tapi dekat sini kenapa ya? Kenapa dekat sini 6 dia bahagi dengan 60? Sebab dekat sini adalah minit. Okey, tapi yang paksi mencancang dia dalam bentuk dalam kilometer per jam. So minit ni awak kena tukarlah dalam jam. So nak tukar jam kena bahagi dengan 60. So formula kita 1/2 darab 6/60 jam, yang ni darab dengan 40 tambah dengan 80. So kita akan dapat 6 km. Okey, seterusnya kita tengok contoh 13, masih lagi di muka surat 198. Okey, ni memori. Jangan lupa 60 minit adalah 1 jam, 1 minit adalah 1/60 jam. Okey, so kita tengok contoh 13. Graf laju masa di sebelah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Okey, sini 36 minit. Okey, kita tengok sini minit tapi dekat sini unit dia 3 km per jam. Okey, kat sini kita kena hati-hati Okey, jadi dia kata hitung jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Puan Liu dalam tempoh 36 minit. So apa yang awak kena buat kat sini adalah okey, so awak tadi jumlah jarak tu maksudnya luas di bawah graf ni semualah. Okey, so macam mana kita nak buat? Awak boleh bahagikan ni kepada 3 bahagian So yang ni katakan kita bahagikan dia adalah bahagian A. Okey, yang ni bahagian B. Okey, dan ni adalah bahagian C. Alright, so kena kira satu-satu. So ini kita ada segitiga kan, yang ni kita trapezium dan ini trapezium. So dekat sini kita buat satu-satu. Jadi luas segitiga ini adalah bahagian A. Okey, yang ni kita dapatkan bahagian B, trapezium yang pertama. Okey, dan ni adalah bahagian C. Okey, so awak kira semua dengan formula yang betul. So kita dapat 30.27
kilometer. Seterusnya B. Laju purata dalam kilometer per jam kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. So, kalau laju purata maksudnya kita kena ada jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, jumlah jarak tadi kita dah dapat dekat sini kan? Okey, bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa kita berapa? 36 minit. Tetapi soalan kita punya laju adalah dalam kilometer per jam. Jadi dekat sini jumlah masa kena bahagi dengan 60. So, awak tekan jaga kereta, awak akan dapat laju purata adalah 50.45 km per jam. Okey, sampai sini je dulu untuk bahagian ni. So, tugasan awak muka surat 199, praktis kejari 7.2b. Okey, buat soalan nombor 1 dan 3. Okey, so sebarang masalah boleh komen kat bawah ataupun direct PM pada cikgu. Okey. So, jumpa lagi dalam bab 7 bahagian 4. Siapa yang belum join Telegram cikgu, boleh join Telegram cikgu dan linknya cikgu ada letak dekat description kat bawah. Okey, jangan lupa matematik adalah subjek yang paling susah nak fail. Bye.